Kita akan mulakan dengan forum yang bertajuk Suara untuk Bekerja dan Bekerja untuk Suara. Dan untuk itu, majlis memperkenalkan barisan ahli-ahli panel yang pakar dalam bidang masing-masing kebitaraan dan sarjana yang pasti akan kita impikan untuk kita dengar di atas pentas sebentar lagi. Iaitu yang berbahagia Profesor Datin Dr. Marina Ahmad Baki, Timbalan Dekan Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat, Fakulti Perubatan Universiti Bangsa Malaysia dalam bidang kepakarannya, bidang laringologi daripada Jabatan Otorinolaringologi, Fakulti Perubatan Universiti Bangsa Malaysia. Juga kita hadirkan daripada NIOSH itu sendiri, Dr. Muhammad Arif Muhammad Nordin, Doktor Kesihatan Pekerjaan NIOSH. Seterusnya adalah Puan Anne James, pelakon teater yang juga pensyarah sambilan di Aswara, dan Encik Rohisham Hashim atau Syam Visa yang merupakan jurulatih luar NIOSH. Serta majlis turut memperkenalkan moderator forum yang berbahagia Datuk Syafina Selamat, penyanyi klasikal negara, seorang jurulatih vokal terkemuka, pensyarah vokal dalam Jabatan Muzik Fakulti Seni Persembahan di UiTM dan pensyarah di Aswara. Dan untuk itu, majlis mempersilakan moderator forum dan juga ahli-ahli panel untuk ke pentas utama bagi persediaan forum pada pagi ini. Baik, sidang hadirin yang dimuliakan, setelah datang yang dijemput, setelah duduk yang disambut, setelah yang ditunggu telah pun tiba, setelah yang diharapkan sudah pun ada, kita mulakan majlis dan kita sempurnakan acara. Untuk itu saya akan menyerahkan ruang ini kepada satu-satunya moderator yang kita hadirkan khas pada hari ini, yang bijak berkata-kata, yang pandai mengupas cerita, yang akan menyusulkan segala kesimpulan selepas itu. Dengan itu, majlis menyerahkan sesi forum ini kepada yang berbahagia Datuk Syafina Selamat untuk kemudikan slot selama 50 minit. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Terima kasih. Saya ni tak adalah pandai berkata-kata. Baca skrip lah. Jadi Assalamualaikum dan selamat pagi. Div-div kehormat, para panelis yang saya kagumi dan juga hadirin-hadirat sekalian. Rasanya saya masih boleh ucapkan selamat Hari Raya ya. Walaupun hari ini hari yang terakhir kita menyambut Hari Raya ya. Dan saya tahu ramai yang masih perlu pergi ke open house hari ini, jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir. Dan pagi ini kita akan membincangkan topik yang sangat-sangat menarik, suara untuk bekerja dan bekerja untuk suara. Semestinya topik yang jarang-jarang sekali dibicarakan. Jadi suara merupakan satu anugerah yang membolehkan manusia untuk berkomunikasi, menyampaikan maklumat, berkongsi perasaan, keperluan dan kehendak seseorang. Walau bagaimanapun, mustahaknya suara sering diambil remeh. Jadi dalam forum ni, panelis-panelis kita akan mengupas kepentingan suara, terutamanya buat mereka-mereka yang banyak menggunakan suara dalam pekerjaan. Atau lebih kita kenali sebagai pengguna suara profesional. Antaranya penyanyi, pelakon, juruhebah, guru-guru, pensyarah-pensyarah yang saya pasti ada di sini bersama kita hari ini, ahli politik, penceramah agama, jurujual dan sebagainya. Jadi kita ada 4 panelis hebat di atas pentas bersama saya dan saya mulakan dengan yang paling dekat lah. Profesor Datin Dr. Marina Ahmad Baki, Professor of Laryngology of Faculty of Medicine, Universiti Kebangsaan Malaysia, juga Senior Consultant of Otorhinolaryngology, iaitu ear, nose and throat ya, bagi Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis UKM, dan beliau mempunyai sub kepakaran dalam bidang peti suara dan tekak. Selamat pagi doktor. Okey, saya nak membuka bicara dengan 4 soalan yang saya dah rangkumkan jadi 2 soalan. Okey, yang pertama, bagaimanakah pekerjaan itu memberi risiko kepada suara? Apakah faktor-faktor yang boleh meningkatkan risiko kecederaan suara semasa bekerja? Soalan kedua saya, bolehkah Prof jelaskan apakah itu trauma suara dalam pekerjaan dan risiko yang menyebabkan berlakunya trauma tersebut? Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua. Terima kasih kepada Puan Moderator, Datuk Moderator. Terima kasih atas soalan. Tapi dua soalan tu saya rangkumkan jawab sekali lah ya. Sebab 5 minit je ada. Jadi sebelum saya bercerita lebih lanjut ya, bagaimana pekerjaan tu menyebabkan trauma, saya nak hadirin sekalian faham bagaimana suara itu dihasilkan dan di mana suara itu dihasilkan. Ya, suara itu dihasilkan di sini, di halkum kita ni, ataupun dalam kita panggil peti suara, dalam bahasa Inggeris kita panggil voice box, dalam perubatan kita panggil larynx. Dan di dalam itu terdapat pita suara, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil vocal cords. Jadi di situlah suara itu dihasilkan. Udara daripada paru-paru naik ke atas dan menggetarkan pita suara, buluh perindu kita tu. Dan terhasilnya suara begini. Okay. Kemudian suara tu dibawa naik ke atas. Okay. Dibentuk oleh lidah, mulut, gigi untuk menjadi perkataan yang difahami. Contohnya bila saya start gelakkan lidah saya, nama saya Marina. Sesuatu menjadi perkataan yang difahami. Baik. Getaran pada pita suara tu berlaku dengan sangat laju, sangat cepat. Okay, contohnya kalau saya berkata begini, saya menggunakan mesin untuk mengira berapakah frekuensi suara saya. Katakan suara saya 250 Hz frekuensi. Bermaksud pita suara saya itu bergetar 250 kali dalam 1 saat. Bukannya 1 minit, 1 saat. Itu betapa lajunya getaran itu berlaku untuk mengeluarkan suara. Jadi imagine kepada orang yang banyak menggunakan suara. Penyanyi Datuk Syafina Hassan dengan suara falsetto dia tu ya. Guru-guru bercakap dalam kelas yang bising ya, berterusan, berlebihan. Kalau tidak menggunakan suara dengan baik, tidak tahu teknik dengan baik dan tidak tahu cara penjagaan yang baik, geseran yang berlaku tu akan berlaku dengan cara yang tidak sihat. Bila ia berlaku dengan tidak sihat, peti suara, pita suara, vocal cords itu menjadi bengkak, rengsa dan merah. Okey. Dan atas kerana atas alasan bekerja, suara ni dah rasa perit ni, tapi kita terus lagi. Yang menyanyi ni rasa alamak, konsert ada esok kan. Teruskan juga. Jadi bila benda tu berterusan, dia mendatangkan masalah pada vocal cords. Daripada rengsa, bengkak, dia akan menjadi masalah seperti polip, pendarahan pada pita suara, nodule, ada orang panggil sinus nodule ya, dan juga masalah yang paling buruk apabila telah berlaku parut sebab berulang-ulang kali. Okey, dan ini akan memberi masalah lah kepada suara dan seterusnya akan memberi masalah pada pekerjaan. Dia macam vicious cycle ya benda tu. Dan apakah faktor-faktor yang memburukkan lagi keadaan? Nombor 1, kita tidak tahu macam mana nak menjaga suara. Contoh tadi, saya tunjuk contoh yang paling baik, kita minum air. Itu ramai orang tak tahu. Bila nak bercakap banyak ni, kita kena pasti ada air dekat depan. Sebab peti suara kita ni perlu sentiasa lembab. Macam orang lah, macam mana you jaga kulit dan skincare macam mana? Kena letak moisturizer, kena letak sunscreen kan. Jadi kalau untuk dalam ini yang bergeser ni, kita kena pastikan dia sentiasa lembab. Cara dia, air kena cukup. Make sure badan kita well hydrated, cukup. Jadi penjagaan suara salah satunya adalah minum air bercukupan. Persekitaran yang bising, guru-guru. Ya? Kalau guru-guru tu terpaksa mengajar dalam kelas yang besar, make sure ada mikrofon. Ya? Ada cara macam mana nak kurangkan noise environment. Dan ketiganya, pemakanan yang tak sihat. Pemakanan yang tak sihat tu seperti ataupun kita kata bukan habitat, apa tu? Amalan yang tidak sihat seperti merokok, minum alkohol berlebihan dan pemakanan yang tidak sihat dan tidak seimbang. Stres, ya, tidur yang tidak berkala, ya, itu menyebabkan asid dalam badan dan perut kita ni bertambah. Bila asid ni bertambah, dia akan naik ke atas. Dia naik ke atas, dia akan melimpah kepada pita suara kita tu, menyebabkan dia bengkak. Jadi dah lah cakap banyak, bengkak lagi kan. Jadi itulah faktor-faktor yang memburukkan lagi keadaan dan menyebabkan lagi mudah berlaku kecederaan suara.
Terima kasih. Jadi kita dah mendengar mengenai risiko kecederaan suara di kalangan pengguna suara profesional. Kita beralih pula kepada Puan Ann James. Puan Ann James ni dah lama berkecimpung dalam bidang lakonan, 48 tahun ya Puan? Dan lebih. Dan lebih, okey. Juga seorang guru bahasa Inggeris, pendidikan jasmani dan sejarah di Sekolah Kebangsaan. Tu 25 tahun. Yes. Okey, memang banyak pengalaman. Jadi Puan Ann, boleh jelaskan bagaimana tahap kesedaran anak-anak seni terhadap risiko kecederaan suara dan juga apakah kemahiran yang perlu mereka miliki untuk memastikan kesihatan suara yang baik dan berpanjangan? Okay, thank you. Sama-sama. Selamat pagi diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. I'll quickly get to it because we have very few minutes. Jadi penyampaian saya akan meliputi pengalaman saya sebagai seorang pelakon di atas pentas dan sebagai seorang guru sekolah menengah. Bayangkan sebuah bilik kelahiran di hospital. Seorang doktor dan jururawat membantu seorang ibu dalam proses kelahiran. Bayi yang baru dilahirkan akan mengambil nafas pertama dan menjerit. Biasanya dalam masa 10 saat daripada kelahiran. Jeritan yang pertama itu membuktikan bahawa paru-paru bayi berfungsi dengan baik. This is how most of us in this room began life. With a breath, a cry, proclaiming our presence in the world. Kadar pernafasan seorang dewasa adalah 12 hingga 18 pernafasan setiap minit. Kita tarik dan hembus nafas sebanyak 22,000 times every day. Dan bila udara bergerak dari paru-paru melalui pitar suara, getaran dihasilkan dan bunyi dikeluarkan. I'll skip that part because it was mentioned by Professor Marina. Jadi untuk mencapai getaran suara yang terbaik, kita memerlukan pengeluaran aliran udara yang tetap, steady, dari bahagian bawah paru-paru. Kita cakap bila penghembusan nafas berlaku. Jadi dengan penyudutan nafas yang lambat dan senang, kita boleh menyebut lebih banyak perkataan semasa kita hembus nafas. The longer our inhalation, the more words we can produce clearly as we breathe out. So the fundamental beginning of voice is breath. Adakah anda lebih bersedar tentang pernafasan anda semasa saya bercakap tentang pernafasan? Are you becoming aware of your breathing? Bolehkah anda menarik nafas dengan kiraan 4 kali, 4 counts, 4 seconds to breathe in, 1 saat untuk tahan nafas, dan hembus selama 4 saat. Cuba buat sedemikian. Sepanjang panel ini berbincang, cuba beri perhatian kepada pernafasan anda. Become aware of your breathing. Artis-artis di Malaysia yang telah melalui latihan di peringkat diploma dan degree sedar tentang kesihatan nafas dan suara. It's a bread and butter issue. If we have a vocal issue, we don't get a job, we don't get paid. Biasanya seorang pelakon ada rutin sendiri untuk memanaskan suara untuk mengekalkan vocal readiness and health and stamina for work on the studio floor. Badan dan suara kita perlu sedia untuk menghadapi cabaran-cabaran persembahan. Di Aswara, pelajar-pelajar di peringkat diploma dan degree melalui 4 kursus sebelum mereka menerima ijazah. Malangnya, di peringkat ini, kesedaran tentang kesihatan suara adalah rendah sedikit. Mereka menganggap suara mereka sebagai sesuatu yang biasa. They take their voices for granted, as many of us in this room do. Kita hanya memberi perhatian kepada suara kita bila kita menghadapi sakit tekak atau hilang suara. Bagi pelakon, mengekalkan kesihatan suara adalah sangat penting. If we have an issue,
We will run to see Professor Marina next time. Bagi di kalangan guru, saya selama 25 tahun mengajar, nasib baik. I had vocal training as a theatre practitioner, so that supported me in my teaching. Risiko kecederaan suara di kalangan guru di sekolah tidak diakui oleh guru-guru, pihak sekolah, atau pegawai Kementerian Pendidikan. Guru-guru bekerja dalam suasana yang berpising. Mereka bercakap kuat untuk jangka masa yang panjang. Mereka masih menjerit masa sakit tekak. Mereka mengalami batuk kering dan guru-guru di peringkat sekolah rendah bercakap dengan pitch yang lebih tinggi. Semua ini menyebabkan risiko kecederaan suara di kalangan pendidik di Malaysia. Untuk sebahagian guru, ini adalah long-term vocal issues that are often not attended to even in retirement. Guru-guru yang menghadapi masalah kecederaan suara mengalami keletihan fizikal dan mental, dan ini ada kesan atas kerja mereka. Seorang guru yang letih kerana kecederaan suara ada impak yang negatif atas prestasi pelajar. Saya rasa ramai di sini mungkin ingat guru-guru mereka yang cakap secara perlahan, atau guru yang sering ada isu sakit tekak dan mengambil MC. So, the teacher doesn't come to school. The vocal health of teachers has a rippling negative impact on the education of our children. Jadi apakah kemahiran yang perlukan? Pensyarah-pensyarah di Aswara menekankan teknik pernafasan dan penggunaan suara yang betul. Mereka cuba memperbaiki perkara-perkara yang ada kesan buruk atas penyuaraan. Artikulasi ditekankan dan penyelenggaraan dan pembinaan kekuatan suara ditekankan. Bila seorang artis menghadapi kecederaan vokal, pembayaran untuk doktor dan sebagainya tidak dibiayai, tidak ada insurans lah. Mereka perlu bayar sendiri. Di Malaysia, artis tidak ada kesatuan union untuk menyuarakan isu-isu industri. We have no protection. Ya, okey. Jadi Puan Ann, maksudnya di sini kita tahu bahawa artis-artis ataupun anak-anak seni ini satu kurang kesedaran. Yes. Ya, kurang kesedaran dan juga kita tak ada insurans. Itu topik interesting kita nak kena tanya selepas ini. Thank you. Okey, jadi kita bercerita tentang anak seni sendiri. Jadi kita ada berada di atas pentas ni, seorang yang memang hebat. Okey, hari ni tak perform lah kan? Ada performance lepas ni? Besok, okey. Jadi bersama kita adalah Encik Syam Visa. Kita kenal sebagai seorang penyanyi dan pelakon. Tapi mungkin juga ada yang tidak tahu bahawa Syam merupakan multi-discipline NDT Inspector dan jurulatih NIOSH. Ya? Okey, jadi saya dapat tahu Syam sendiri pernah mengalami masalah suara? Ya, betul. Okey, terima kasih Datuk. Datuk Moderator. Terima kasih Profesor Marina. Profesor yang fix saya. Okey, apa yang diperkatakan oleh Profesor Marina dan Puan Ann tadi, semua yang diperkatakan itu saya mengalaminya. Okay, saya pernah mengalami kehilangan suara yang agak kronik selama lebih kurang 10 tahun. Di mana yang senang faham, suara saya serak dengan kadar yang agak serak teruk. Macam mana tu? Memang langsung tak boleh. Hoarseness, ya, dia bocor here and there. Okay. So apabila kita cuba bercakap atau convey satu message, especially bila kita bekerja ataupun kita teaching, kita akan gunakan lebih effort, lebih daripada biasa to get you heard at the end of the room. Ya, Yeah, across the room. Yeah. Jadi memang sukar lah waktu itu. Dan benda tu berlarutan terlalu lama, seperti mana Puan cakap, kesedaran terhadap keselamatan penjagaan suara ini sangat-sangat rendah. Termasuk saya adalah orang sebagai daripada itu. Dan tidak lama kemudian saya diperkenalkan kepada Profesor Marina dan saya rujuk pada beliau tentang masalah kondisi saya. Dan tahun lepas kita Oktober saya menjalani pembedahan itu untuk membuang sis yang berada di
vocal cord saya. Saya rasa Puan Marina ada lebih detail tentang perkara itu. And then from there saya regain dia punya clarity dan alhamdulillah recovered. Saya nak tanya satu lah sebab masa Syam buat GV dulu kan, macam mana nyanyi tu? Ya betul. Waktu itu kehilangan suara itu berlaku in the middle of the show. Competition tu. Dan obviously saya tak boleh nyanyi. Tapi dalam competition, dalam TV program, show must go on. Jadi dalam keadaan kesakitan itu saya meneruskan persembahan tu. Ya, sangat. Apa berlaku? Jadi bila menyanyi tu susah ke ataupun rasa perasaan tu macam mana? Perasaan memang bercampur-campur lah, bermacam-macam perasaan. Cuma dia punya secara teknikal je, seorang penyanyi apabila dia ada gangguan dalam vocal cord dia, the biggest problem is to stay in note. Betul. Saya rasa Datuk faham. Untuk kita stay dekat satu note dengan kawalan yang baik, itu sangat-sangat sukar sekali. Kita sentiasa tergelincir daripada landasan note yang sepatutnya kita pegang, and you went off. Jadi minggu tu masih top ke ataupun jadi bottom 3? Jadi bottom sekejap, but somehow saya survive up to final. Itu apa tu survivor punya insting. Jalan terus. Okey, jadi saya nak tambah sikit lah sebab saya sebagai seorang penyanyi dan pensyarah vokal, saya perhatikan ramai rakan-rakan penyanyi yang tidak melakukan latihan pemanasan suara, vocal warm up, ataupun melakukan vocal warm up yang tak tepat. Selalunya mereka akan menyanyi terus dekat belakang pentas, menyanyi setinggi boleh, sekuat boleh, kemudian buat berkali-kali sampai serak. Jadi kita ni penyanyi sebenarnya macam sportsman. Kalau kita sportsman ni, let's say pelari pecut. Kalau walaupun dia dah berjalan satu hari tapi dia masih perlu stretching kan untuk memastikan dia punya muscle tu bergerak dengan lancar. Kalau kita sebagai penyanyi, kalau saya bandingkan menyanyi tu kiranya terus macam berlari pecut lah. Jadi kalau warm up tu the stretching part. Jadi bila penyanyi-penyanyi ni dia orang tak stretching dulu, dia orang terus nyanyi walaupun pada mereka itu adalah warm up. Itu yang menyebabkan kecederaan pada jangka masa panjang. Betul. Jadi saya rasa Syam mungkin sekarang ni dah buat warm up lah session kan? Ya, sejak saya di brief dengan secara thorough oleh Profesor Marina, sekarang saya dah tahu cara kita warm up yang betul, pemakanan yang betul, rehat yang betul. Okey. Jadi yang paling penting. Maknanya kesedaran tentang kepentingan warm up, vocal warm up perlu dipertingkatkan lah di kalangan sangat penting, ya. Sangat penting. Ya. Jadi saya nak tanya Prof dululah. Boleh Prof jelaskan tanda-tanda suara yang bermasalah? Dan apakah tindakan yang perlu dilakukan? Sebab selalunya kita bila dah last dah rasa macam dah tak boleh tahan, baru nak jumpa doktor, baru nak cari Prof Marina kan. Jadi tahap macam mana, serak macam mana tu yang kita dah kena jumpa ENT, dah kena jumpa pakar laryngology? Okay, terima kasih soalan tu. Pertama sekali, gejala dia tu serak lah kan. Tapi serak ni macam-macam jenis serak. Ada orang serak tu daripada suara dia macam ni, suara dia jadi macam ni kan. Dia jadi tak bermaya. Ada orang suara macam ni jadi suara saya macam ni kan. Itu pun serak juga. Jadi serak tu bermacam-macam jenis serak. Dan selain daripada serak tu, biasanya dia datang dengan masalah. Masalahnya bila cakap sikit, leher rasa tegang. Ataupun bila bercakap sikit, rasa penat, pancit cepat. Ya. Kalau menyanyi pun pancit cepat, guru pun setengah kelas sudah tak larat dah nak bercakap. Ya. Dan antara simptom lain juga, dia bercakap sikit je, dia start batuk. Ya, dia rasa kering, dia start batuk, dia rasa sakit. Itu adalah simptom masalah suara lah. Dan kualiti suara tu berkurang. Jadi apa yang perlu dilakukan? Kalau masa kita ni, sekiranya kita ni pengguna suara yang tegar, ya, yang profesional, lawyers, singers, doctors pun banyak guna suara, berguna dengan pesakit, ya. Bila kita ada masalah, katakanlah batuk, sesama dan suara kita terganggu, don't push ourselves, ya, kerana dia akan menjadi lebih teruk. Kalau tak jumpa doktor ENT dulu pun tak apa, rehat suara,
pastikan minum cukup, ya, elakkan makanan yang pedas-pedas, elakkan kafein, ya, tidur yang cukup, ambil vitamin C, okey. Dan kalau artis terpaksa cancel konsert lah kot. Kan? Itu yang paling susah saya rasa. Itu kena terpaksa cancel. Semalam tadi saya baca apa kisah Adele, ya. Adele berlaku pada dia 2 kali berlaku dalam hidup dia. Dan the recent one 2017. Dia cancel dia punya konsert dia refund tiket tu 98,000 people yang dah beli dia punya tiket tu. Dia cancel konsert dia. Terpaksa lah, ya. Kalau tidak dia jadi lagi teruk, ya. Datuk Syafina semua pernah ni. Dia push herself dan what happened maybe boleh tanya dia sendiri. Kan? Jadi kena rehat. Dan setelah measures tu dilakukan, dah rehat tapi still lagi suara tu serak melebihi 2 minggu, perlu jumpa doktor ENT. Pakar ENT, ya. Kalau jumpa doktor yang bukan ENT, dia tak boleh teropong kat dalam. Dia boleh setakat letak torchlight, nampak tonsil dekat dalam, tapi dia tak boleh masuk, ya. Jadi untuk dapat maklumat lebih lanjut, silakan nanti pergi dekat pameran, tengok video, dan tuan-tuan perempuan boleh tengok vocal cord sendiri, ya. Doktor ENT kat sana buatkan skop melalui hidung, untuk lihat vocal cord. Jadi kita perlu lakukan pemeriksaan sebegini untuk kita tahu apa diagnosis dia dan macam mana rawatan untuk dilakukan, ya. Dan sekiranya itu bukan berkaitan dengan kanser, kita perlukan ubat-ubatan, ya, perlukan rawatan vocal therapy, ya, kita kena refer pada speech therapist, ya, diet modification, dan paling pentingnya vocal hygiene. Vocal hygiene very important. Dalam kita bagi goodie bag tu ada Prof Mawadah buatkan satu bookmark, ya, penjagaan suara. Itu adalah vocal hygiene. Boleh share sikit tak, doktor? Antara yang terpenting kalau vocal hygiene tu. Vocal hygiene antara yang terpenting, number 1, saya dah mention tadi, hydrate yourself. Ya, pastikan badan ni cukup air. Ya. Berapa banyak cukup tu? Cukup dalam ikut besar badan, pastikan dia bukan renal failure. Prof Alim tak ada kat sini. Prof Alim nephrologist, kalau renal failure tu dia kena limit air lah, ya. Orang yang ada heart failure pun kena limit air. Orang yang sihat tak ada heart failure, renal failure ni minum dalam 2 liter ke 2.5 liter a day. Tapi bukan gogok macam tu, nanti dapat water intoxication pula. Ada tau. Kalau you minum terlalu banyak, berbotol-botol, your brain can get bengkak, ya. Dia kena sikit-sikit dalam masa 24 jam tu 2 ke 2.5 liter. Elakkan pemakanan yang tidak sihat. Deep fry food, ya, makanan yang bergoreng, deep fry, banyak minyak, ya, bertumis banyak minyak, ya. Kemudian smoking and alcohol, itu paling penting, ya, elakkan. Tadi doktor mention caffeine tak boleh. Yes. Itu sangat susah untuk mereka yang suka kopi dan juga tea, ya. Jadi coffee drinker kena jaga-jaga sikit lah bila minum kopi banyak sangat tu. Macam doktor sendiri sebut, saya pun ada masalah vocal paresis, ya, pada tahun lalu. Jadi cepat-cepat saya jumpa Prof Marina, dan selepas dapat ubat, dapat rawatan, buat latihan, alhamdulillah semakin baik. Jadi kita nak tanya doktor yang hujung sekali tu, yang dah lama menunggu, Dr. Muhammad Arif, occupational health doctor di NIOSH sendiri, seorang perunding dan penyelidik serta terlibat dalam latihan dan pembangunan yang memberi tumpuan kepada kesihatan di tempat kerja. Betul, doktor, ya? Okey. Jadi doktor, macam pengalaman saya, Dr. Prof Marina kata saya pun push. Ya, kadang-kadang terpaksa. Sebab ada kalanya kita punya penganjur, ya, masyarakat peminat dia tak faham bila kita ada masalah suara ni, tapi itu dianggap sebagai satu kerja. Saya dah bayar, you nyanyi. Maksudnya begitu, kan? Walaupun kita sakit. Jadi macam mana, doktor? Saya perlukan sama ada doktor boleh jelaskan tahap kesedaran masyarakat tentang suara sebagai satu hazard dalam pekerjaan. Apakah yang perlu dilakukan agar suara diiktiraf sebagai polisi atau NIOSH sendiri sebagai hazard pekerjaan. Dan satu soalan yang saya betul-betul nak tahu, saya baca Mariah Carey dia insurancekan suara dia 35 juta USD. Jadi adakah insurans suara di Malaysia? Adakah?
insurance untuk suara di Malaysia ni, dan supaya pampasan boleh diberi sekiranya suara bermasalah disebabkan oleh pekerjaan. Tu saya nak sangat doktor kupaskan yang bahagian tu. Boleh dengar. Okay. Terima kasih Datuk Syafinas atas soalan dan introduction sebentar tadi. Susah soalan nak jawab sebenarnya. Okay, bila di akhir sekali saya dapat semua tu macam okay. Susah nak jawab tapi jawapannya ada. Okay, yang pertama berkaitan dengan kesedaran. Okay. Saya bercakap dari segi pihak practitioner sebagai pengamal kesihatan pekerjaan dan juga sebagai pengamal di industri. Kalau melihat kepada industri, kita bagi kepada dua. Okay. Bagi saya lebih kepada industri yang melibatkan pekerjaan yang mungkin bukan banyak menggunakan suara. Jadi kita lihat kesedaran dari segi suara itu sendiri mungkin agak rendah. Okay. Mungkin di peringkat ataupun di industri yang melibatkan suara sebagai utama seperti di tempat latihan, di universiti atau penyanyi sendiri, okay. Sebagai telemarketer, call center dan sebagainya, suara itu adalah benda yang utama. Okay. Saya tak katakan bahawa suara itu tidak penting, tetapi kalau kita lihat mana-mana industri pun penting suara. Okay. Kalau tak ada suara, tak boleh kerja. Mungkin pada sesetengah yang mungkin suara tu tidak digunakan banyak, mungkin seronok bila bekerja sebab tak payah nak cakap apa-apa. Masuk meeting, tunjuk good saja. So, setuju. Mungkinlah. Okay. Tetapi dari segi tahap kesedaran tu, saya merasakan bahawa masih lagi rendah. Dan kalau kita lihat, mungkin pada Prof. Dr. Marina banyak berjumpa dengan pesakit yang mempunyai masalah suara. Banding dengan saya mungkin jarang jumpalah. Dan kesedaran tu hanyalah sekadar, okay, saya ada masalah suara dan apa rawatannya. Setakat tu saja. Tetapi dari segi kesedaran bahawa benda tu adalah berkaitan dengan pekerjaan, mungkin masih lagi rendah. Okay, kenapa? Kerana mereka merasakan benda ini berkaitan dengan pekerjaan, tetapi setakat itu saja. Tidak ada benda yang boleh dilakukan selepas seperti itu. Okay, itu yang saya rasakan, bahawa kesedaran tu bukannya sekadar tahu nak buat apa sahaja, suara sakit dan perlu jumpa doktor, tetapi perlu tahu bahawa adakah ini datangnya daripada pekerjaan yang kita lakukan. Okay, itu antara yang paling utama. Okay, berbalik kepada soalan yang berkaitan dengan polisi. Okay. Di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, okay, ini akta yang digunakan oleh pengamal kesihatan pekerjaan lah, dalam Seksyen 15/1 ada dinyatakan bahawa majikan perlu memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerjanya daripada sebarang risiko yang telah diberikan. Okay. So ini adalah lebih kepada majikan menjaga pekerja yang diberi risiko. Okay. Risiko kat sini adalah suara. Okay. Dan bukan suara lah, maksudnya pekerjaan tu sendiri yang menggunakan suara dan sebagainya, dan ini adalah sebagai salah satu hazard dalam pekerjaan mereka. Okay. Dari segi polisi, berkemungkinan di Malaysia ataupun mungkin di luar sana, mungkin tidak spesifik mengatakan ini adalah satu polisi mewajibkan pekerja dan majikan melakukan sekian untuk menjaga suara mereka. Mungkin belum ada lagi. Okay. Dan mungkin tidak lagi dinyatakan ataupun diberikan atau dinotakan dalam satu buku dan sebagainya. Okay. Tetapi bagi saya yakin bahawa polisi bukanlah sekadar berada daripada top to down, bukanlah sekadar daripada pihak kementerian atau pihak di atas sana kepada di industri. Mungkin tidak sebegitu. Kita sebagai majikan di bawahnya atau kita sebagai pekerja sendiri, mungkin kita boleh melakukan ataupun mewujudkan satu polisi sendiri. Okay. Polisi bagaimana untuk kita menjaga suara, polisi bagaimana sebarang perlindungan yang diberikan. Perlindungan tu mungkin bukan sekadar pergi ke klinik dapat pampasan dan sebagainya. Okay. Perlindungan tu mungkin lebih kepada, okay, kalau berlakunya masalah suara, okay, mungkin kita boleh memberikan rehat seketika dan sebagainya. Okay. Itu adalah sebagai salah satu perlindungan semasa kita bekerja supaya kita dapat sebenarnya meminimalkan kecederaan yang telah berlaku itulah. Okay. So bagi saya kalau memerlukan polisi itu dibawa ke atas, ini yang seperti mana Puan Ann cakap tadi, memerlukan persatuan, memerlukan data-data yang berkaitan untuk dibawa ke atas, untuk kita justify, memberi satu penerangan kepada mereka di atas sana bahawa okay, kita perlukan satu polisi. Tetapi yang paling utama sekali adalah kesedaran daripada peringkat bawah dulu dan juga kesedaran pada masyarakat. Itu yang paling utama. Okay, baik, itu berkaitan dengan polisi lah. Untuk NIOSH buat polisi, ya kita lebih kepada training dan development. Kita bantu juga dari segi polisi, tetapi itu semua seperti saya cakap tadi, kita melakukan kajian, melihat kepada adakah kadarnya semakin tinggi dan sebagainya. Okay, dan ini kita boleh sama-sama bawa ke peringkat yang seterusnya. Okay, baik. Berkenaan dengan apa soalan terakhir tadi, saya lupa dah. Yang 35 juta insurans dari unit suara. Seperti setakat ni lah, setakat apa yang saya tahu, saya tak tahu kalau ada di kalangan yang ada sekarang ni mungkin lebih tahu. Insurans tu mungkin tak ada di Malaysia.
Okay? Dan kita kena melihat bagaimana landscape insurance di Malaysia itu sendiri. Saya rasa kalau macam Datuk Syafinas ataupun Syamvisa nak beritahu kepada pihak insurans, boleh tak saya nak buat insurans suara? Mungkin mereka akan bagi. Tetapi dia akan tengok premium dia lah. Kalau tadi Merah Karya 35 juta kan? Mungkin USD. USD convert hari ni 4.55, tinggi sikit. Okay. So mungkin kalau kita sendiri bawa kepada mereka, mereka kata boleh, tak ada masalah untuk kita lakukan. Tetapi dengan premium yang tinggi. Kenapa? Mereka kena melihat kepada data-data mereka juga, bagaimana untuk memberi coverage, okay? Dari segi rawatan perubatan, dari segi pampasan selepas bekerja, dan benda ini agak spesifik. Dia sama seperti kalau pemain bola sepak, bagaimana mereka menginsurankan kaki mereka. Okay? Dan kita tahu pemain bola sepak sama macam penyanyi juga, menyanyi itu adalah satu benda rutin dan risiko itu adalah tinggi. So dia punya risiko bila tinggi itu akan ada beberapa perkiraan, dan saya yakin dari segi premium untuk dibayar itu memang agak tinggi. Okay? Tetapi kalau mereka nak buat satu yang sebesar, contohnya macam grup employment punya insurans dan sebagainya, itu mungkin satu step yang seterusnya lah. Tetapi lebih kepada bagaimana mereka mengira bagaimana untuk kita cover. Sebab dia ada dia punya package tu kan. Okay, tetapi saya percaya bila mana insurans tu ada, mereka akan menghadapi satu cabaran. Dan ini bukan insurans cabaran kepada pihak insurans saja, malah kepada pihak-pihak yang lain, iaitu ingin menentukan bahawa adakah masalah suara ini disebabkan oleh pekerjaan. Itu adalah satu cabaran yang paling sukar sekali. Bukan sekadar untuk suara saja, malah untuk penyakit yang lain. Okay? Dan lebih-lebih lagi suara ni, kita tahu ianya adalah pelbagai faktor. Faktor dari segi pekerjaan, dari segi suasana, even dari segi personal factor. Okay? Seperti mana yang Prof cakap tadi, merokok, alkohol, mungkin dia tidak reti ataupun tidak buat exercise sebelum tu dan sebagainya lah. Jadi benda-benda macam ni yang kita perlu perincikan dahulu sebelum kita bawa kepada untuk kepapasan. Dan macam saya cakap, saya percaya di pihak Perkeso, Pertubuhan Kesempatan Sosial, mereka mungkin boleh memberi papasan tersebut berdasarkan kepada diagnosis mereka lah. Tapi masih lagi cabarannya adalah pada diagnosis, dan saya rasa yang paling utama sekali adalah kesedaran itu sendiri. Dan kesedaran dibawa ke polisi, dan dari situlah akan berlakunya banyak data-data, orang akan muncul mengatakan okey, saya sakit sebab oleh pekerjaan dan sebagainya. Barulah kita dapat melihat landscape sebenar, bagaimana tahap benda ni berkaitan dengan pekerjaan. Okay, terima kasih Doktor. Jadi apa yang kita lakukan pada hari ini, ya, World Voice Day ini membantu untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya suara. Dan walaupun kita ada macam-macam lagi yang nak dikupas, tapi saya diberitahu kita perlu wrap up, ya. Dan nampaknya kita perlu berhenti di sini. Satu perkongsian yang saya rasa penuh dengan informasi yang sangat berguna dan boleh kita jadikan panduan dalam menjaga kesihatan suara kita. Jadi saya minta sebagai penutup para panelis memberi satu mesej ringkas untuk hadirin kita bawa pulang. Kita mungkin boleh mulakan dengan Prof. Pendek je Prof. Pendek je. Supaya dia orang boleh ingat sampai bila-bila. Apa nak bagi take home message ni? Okay. Amalkan. Bukan. Reverse. Okay. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Vocal hygiene ataupun penjagaan suara adalah amalan yang perlu diketahui oleh semua bagi kita dapat meneruskan nadi kehidupan. Okay. Alright. Boleh ingat? Okay. Puan Ann, macam mana Puan Ann? Kita nak mereka bawa pulang sesuatu. There's such a thing as disuse of voice, which is not using your voice correctly, and misuse of voice, which is what we are discussing today. So sepanjang masa jagalah suara. Dan please continue with the breathing, and I wanted to add another bit of advice. Sementara many of us in this room will be driving back, please continue with the breathing, tambah dengan humming. For the duration of your breath. Ada sikit kat situ, mungkin kita boleh buat sikit lah, sekejap je. Humming. Dari suara. Pelajar-pelajar, ada pelajar situ. And then, boleh in your car, you can try your favorite song.
Summertime and the living is easy. Try that. Perlahan-lahan. And this is good for mental and physical health. Thank you. Ya. Daripada saya tak banyak. Saya percaya yang berada dekat sini semuanya menggunakan suara untuk bekerja. Tanpa suara tidak ada seorang pun di sini boleh bekerja. Ya, jadi di zaman kita di zaman ini informasi itu berada di mana-mana saja. Saya percaya semua orang ada handphone, semua orang boleh dapatkan informasi tentang keselamatan atau kesedaran tentang suara ini. Check it out. Yeah, I've been there, done that. Percayalah, sakit memang tak sedap. Okey. Doktor Jelas bagi saya, kita tahu bahawa suara tu macam yang Syamisa cakap adalah satu benda yang utama, itulah nikmat yang diberikan. Pencegahan itu penting supaya kita dapat cegah benda yang berlaku sedikit-sedikit dan tidak mahu benda itu menjadi kronik. Dan bila mana jadi kronik, kita tidak mahu suara tu menjadi satu benda yang mengganggu dari segi financial kita. Itu saja. Okey, terima kasih. Daripada saya, senang je. Suara untuk bekerja, bekerja untuk suara. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana mendengar dan saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Terima kasih. Terima kasih panelis. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada barisan ahli panel dan semestinya Yang Bahagia Datuk Syafinas Selamat selaku moderator di atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Kita berikan sekali lagi tepukan paling gemuruh kepada barisan-barisan pemilik-pemilik suara-suara emas di atas pentas utama sebentar tadi. Itu dia. Saya juga nantikan ayat terakhir pada Syamisa, mungkin itu dalam gerimis lagu ni dengarkan untuk mendengarkan, tapi tak apa, kita minta kemudian selepas ini. Dan inilah barisan-barisan panel dan moderator yang telah pun kita saksikan kupasan. Kita harap akan ada satu resolusi nanti untuk kita bangkitkan untuk polisi insurans suara. Okey, tapi hanya untuk mereka penggiat-penggiat seni yang menggunakan suara lah. Kalau yang dekat rumah, mak-mak tu kat rumah, cikgu-cikgu tu, rasanya tak perlu kot polisi suara. Itu adalah automatik. Suara anda akan terus digunakan sepenuhnya. Terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk Syafinas. Terima kasih Profesor Mahathir, Profesor Datin Dr. Marina. Terima kasih Puan James dan Dr. Afifi dan juga Syamisa di atas sempurnanya forum sebentar tadi.